Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Penjajaran baharu demi Malaysia. Akhirnya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin akur kepada tuntutan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan bahawa beliau hendaklah meletakkan jawatan jika sudah kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Jom kita rentas apa pendirian pemimpin tertinggi Pakatan Harapan terhadap peletakan jawatan semua anggota Kabinet Perikatan Nasional Isnin lalu. Keputusan Tan Sri Mahyadin Yassin untuk meletakkan jawatan hari ini disambut baik serta akan membuka ruang ke arah perubahan buat negara. Saya menggesa semua pihak untuk bertenang dan berdoa supaya Malaysia kembali bangkit kuat dalam menghadapi tentangan kesihatan dan ekonomi saat ini. Saya ucap terima kasih atas khidmat beliau pada negara, kata Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Akmal Nasir berkata, walaupun pihaknya menghargai tindakan Mahyadin meletakkan jawatan, beliau konsisten menolak kerajaan yang terbentuk melalui pengkhianatan mandat rakyat. Hal ini terbukti kerajaan Scheme of Things hanya mampu bertahan selama 17 bulan. Ketidakcekapan menteri-menteri serta perebutan kuasa kelompok Perikatan Nasional menyebabkan negara gagal menangani krisis pandemik serta krisis ekonomi dengan baik. Dalam pada itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu menyeru supaya semua ahli parlimen kembali kepada mandat asal yang diterima dalam pilihan raya pada 9 Mei 2018. Beliau mengajak semua yang menang atas tiket Pakatan Harapan supaya bekerjasama untuk memulihkan demokrasi, kesihatan dan ekonomi rakyat yang makin parah. Demokrasi perlu kembali dipulihkan agar pandangan semua pihak diambil kira sama ada di kalangan ahli-ahli parlimen kerajaan maupun pihak pembangkang serta pihak-pihak yang lain, kata ahli parlimen Bukit Raja itu dalam satu kenyataan. Menurut beliau, proses semak dan imbang melalui institusi parlimen mesti dihidupkan agar kerajaan baharu yang didirikan sentiasa melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Muhammad menyeru kepada ahli parlimen yang menang di atas tiket Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang lalu kembali bersatu di bawah payung gabungan itu agar mandat yang diberikan oleh rakyat dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Apa yang telah berlaku sebelum ini biarlah ia berlalu dan kita cipta sejarah untuk bina semula negara tercinta ini. Di dalam menghadapi situasi getir seperti ini, jiwa besar amat diperlukan kerana tidak ada yang benar-benar diharapkan oleh rakyat, melainkan kesihatan dan ekonomi rakyat kembali pulih, ujarnya. Beliau menegaskan apabila mandat rakyat dalam pilihan raya yang lalu dikembalikan dan institusi parlimen dihidupkan, maka tidak ada sesiapa yang ketinggalan. Ini kerana peranan dan pandangan pembangkang akan turut diambil kira dalam menguruskan Malaysia keluar dari kemelut kesihatan akibat COVID-19 dan seterusnya membina semula ekonomi negara. Kenyataan Muhammad ini disokong oleh Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Pintu kasih sayang terbuka luas kepada rakan-rakan seperjuangan kembali bersama Pakatan Harapan. Mari kita bina semula rakyat dan negara. Rakyat menunggu jasa bakti kita, tegasnya. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng pula berkata DAP menghargai Mahyadin kerana mengambil langkah berlandaskan perlembagaan yang betul dengan meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri setelah kehilangan majoriti di Parlimen. Menurut Guan Eng, selama lebih 17 bulan berkuasa, Mahyadin ada berusaha tetapi tidak mampu menangani krisis 3 berganda pandemik COVID-19, kemelesetan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Perdana Menteri yang baharu menghadapi cabaran besar dan perlu melakukan tugas yang jauh lebih baik dalam menangani krisis 3 berganda ini, terutamanya demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian yang terjejas teruk akibat lonjakan jangkitan dan angka kematian COVID-19, katanya. Beliau berkata program imunisasi kebangsaan PICK perlu dipercepatkan untuk memastikan imuniti kelompok dicapai dengan suntikan vaksin dan bukan jangkitan. Pelan riset
COVID-19 dilancarkan untuk beralih dari pembendungan COVID-19 kepada mitigasi untuk hidup dengan COVID-19 dan pelan normalisasi ekonomi dilaksanakan untuk meletakkan Malaysia kembali ke landasan pemulihan dengan penekanan pada pekerjaan, membuka semula ekonomi dan bantuan keuangan berkala kepada perniagaan dan penganggur, tegas bekas Menteri Keuangan Pakatan Harapan itu. Sebelum ini, Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang menegaskan Malaysia memerlukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baharu untuk membawa masuk pasukan dan dasar yang lebih segar bagi menangani krisis kesihatan akibat COVID-19 dan juga menyalakan semangat untuk impian Malaysia. Bagaimanapun, bagi kebanyakan warganet, mereka tidak berminat kepada mana-mana pemimpin parti selain Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Hasil pengundian yang mereka jalankan menerusi Poll 123 menunjukkan sebanyak 53,565 iaitu bersamaan 47.5% memilih Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan diikuti oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mendapat 34,017 undi bersamaan 30.2%. Mereka meninggalkan jauh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang hanya mendapat 4,919 4.4% undi. Manakala Tan Sri Mahyadin Yassin pula mendapat 4,325 undi 3.8% dan Tun Dr. Mahathir Mohamad 3,085 undi 2.7% sahaja. Demikian sentimen rakyat yang dizahirkan menerusi media sosial yang umpama amaran kepada pemimpin supaya sedar diri, sedar ruang di mana kedudukan mereka di mata rakyat. Justru jika silap langkah dalam perjajaran, kalian pasti tumpas pada pilihan raya umum ke-15 akan datang.